kita akan lihat surah Ibrahim. Ustaz, surah yang ke-14. Okey. Surah yang ke-14 kita akan lihat pada ayat yang ke-4 hinggalah ayat yang ke-7. Jadi Ustaz harap semua sudah ada Quran masing-masing bersama mushaf masing-masing. InsyaAllah dipersilakan untuk satu brothers untuk bacakan ayatnya dan satu bros lagi untuk bacakan terjemahannya, insyaAllah. Dan Ustaz nak tolong siapa-siapa boleh kontak KA. Biasa KA ni dilupa dia usuh malam ni. Siapa dah? Boleh insyaAllah. Okay, silakan ayat yang ke-4 hinggalah ayat yang ke-7. Ada baca ya? Silakan Dam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن sampai sorry. Silakan. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahu azim. Sadaqallahu azim. Silakan seorang untuk bacakan terjemahan. Hello, Assalamualaikum. Mana aja Ustaz? Silakan. Ayat keempat. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Dan ingatkanlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang lelaki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cubaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Baik, terima kasih kepada Faris. Dan Alhamdulillah, ayat yang anda pilih ini sesuai lah. Sempena dengan graduation at home. Semua di kalangan kamu, Badrul, Naufal, Hazimi, hai Hazimi, Ali, Adam, Syamil, Faris, Muaz, Faizal, Izzat, Akhir, Ikhwan, Asyam. Yang telah Alhamdulillah lah kan. Kalau ikutkan cukup setahun ke? Setahun kan? Setahunan. Sebab tak silap Ustaz, kita bertemu pada bulan 8.
kita mula berkenalan di CFS bermula bulan 8 lah. Cuma Ustaz tak ingat, nanti kena tengok balik history berapa bulan jumpa semua tu. Jadi tapi masih ingat lagi lah Muaz kat tepi Ustaz. Baik, jadi alhamdulillah lah setelah setahun entum berhempas pulas di rumah, berhempas pulas di CFS. Hari ni Wadul dia lewat sikit. Alhamdulillah lah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan antum semua ahli-ahli QC pada hari ini telah orang kata mencapailah kejayaan insya-Allah. Walaupun mungkin setengah ada orang akan rasa macam saya dapat sikit je, tak berjaya pun, biasa-biasa je Ustaz, sikit-sikit je, sederhana je Ustaz. Tapi secara zahir dan secara realitinya antum telah berjaya. Tu dah masuk dah ni Khairul Ikhwan. Ada musuh yang telah masuk. Adham dan Ikhwan. Fight. Jadi kita dah tahu bagaimana perjalanan antum semua, dan Allah lah tahu kan. Anda pun hanya mampu mendengar, hanya mampu melihat curahan hati masing-masing. Badrul kata pisang duduk rumah. Izzat kata tak tahu nak buat apa kuarantin hari tu. Syamil pula tak bertahan lama di CFS, dah balik. Muaz pula di rumah. Khairul Ikhwan pun tanya buat apa, tak ada buat apa Ustaz. Masing-masing semua dah lalui lah kan, kesusahan belajar online, kesusahan belajar di CFS. Banyaklah kan. Anda harap itu semua ingatlah pengalaman setahun ni. Harap-harapnya pengalaman setahun di CFS itu di rumah sekalipun mengajarlah kita tentang erti kehidupan bila mana entum masing-masing berada di alam degree nanti. Saya doakan, Sarah doakanlah kamu semua dapatlah masuk ke kampus dan merasai betul-betul macam mana Ustaz rasa dulu ketika mana belajar kat kampus. Bagaimana shawarma di UAE Gombak tu sedap, dan bagaimana entum boleh mandi-mandi di swimming pool Kuantan, dan bagaimana entum tak tahulah kat Paguh ada apa. Paguh tak pernah cerita sebab tak sampai ke Paguh, cuma lalu ke depan je. Tapi itulah nak kata seharap itu semua dapat lah. Syawarma Aziz Osman, betul. Aziz Osman betul. Katanya seharap lah itu semua merasai lah nikmat-nikmat belajar sebagai pelajar graduan kan. Dan seharap itu semua digunakan keizinan tersebut. Namun apa yang Ustaz pilih pada hari ini mungkinlah kalau kita tengok dari sudut konteks ceritanya adalah berkenaan dengan Musa AS kan, memberikan peringatan kepada kaumnya. Kita tahu kaum dia pun mengalami kesukaran dalam kehidupan bila mana duduk di bawah pemerintahan Firaun. Namun ayat yang disebut oleh Musa, Nabi Muaz mana ada, Nabi Musa kepada kita semua, kepada kaum dia sangat-sangat relevan lah untuk kita hayati sampai sekarang. Dan ayat ni rasa semua orang ingat kan, semua orang tahu, semua orang dah hafal. Bagaimana dia mengingatkan kepada kita, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ingatlah segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kamu semua. Dan Ustaz harap kamu semua rasalah juga nikmat tarbiyah ni kan. Walaupun Ustaz tak dapat nak deliver tarbiyah yang sepatutnya, tak dapat nak buat something yang sepatutnya yang tu rasa, adanya daurah yang duduk berdarat, kita boleh rehlah. Kalau kita sempatlah rehlah sekali kan dekat sungai, tapi nak buat lagi lebih lagi. Nak buat perkemahan kalau boleh, nak duduk, nak berkemah, nak barbecue semua. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahulah penyusunan yang Allah Taala nak sampaikan kepada kita. Tapi walau bagaimanapun tetap kena bersyukurlah, terutamanya syukur Allah kenalkan. Ustaz pun sangat bersyukur sebab Allah kenalkan Ustaz dengan kamu semua. Ustaz tak pernah sangka pun satu hari nanti Ustaz akan ada usrah di asasi UAE. Tak pernah sangka pun akan jumpa budak nama Muaz Akmal. Tak sangka pun akan jumpa seorang Sabah daripada Muhammad Arsyam. Tak sangka pun akan jumpa Faizal. Tak sangka pun akan jumpa orang yang akan sebut, ya Ustaz, Khairul Ikhwan. Dan juga tak sangka akan jumpa penyanyi YouTube terkenal, Nofal. Jadi benda-benda macam ni lah yang kita kena syukur. Ustaz sangat-sangat bersyukur lah kan. Sangat-sangat bersyukur dapat bertemu, walaupun semua orang tahu lah kan, kesukaran Ustaz nak masuk keluar tu payah.
Dan itu pun merasai kan ketika mana kita keluar daripada UAE, tidur kat homestay, lepas tu esok nak masuk balik tu, gelabah semua orang lah. Kena tahan lah, kena itulah tak sangka kan kita boleh sundut ramai-ramai. Ustaz harap itu ingat lah sampai bila-bila kenangan-kenangan insya-Allah. Baik, jadi syukur, cuma mungkinlah yang menjadi persoalan kepada kita, bagaimanakah sebenarnya kesyukuran, bagaimanakah realiti syukur. Adakah bila Ustaz tanya macam mana Badrul exam, alhamdulillah okey je, itulah KA ni kan. Alhamdulillah lah kan. Contoh Ustaz tanya Badrul macam mana exam, alhamdulillah syukur. Nafa macam mana, alhamdulillah. Tapi Ustaz nak cubalah nak sampai kepada kita bagaimanakah sebenarnya kesyukuran yang kita perlu tunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang disebut oleh surah Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsihi. Kesyukuran yang Ustaz harap kita semua bersyukur ni bukan untuk Ustaz, tapi kita semua bila mana kita bersyukur, la azidannakum yang Allah Taala janjikan itu akan dapat kepada mereka-mereka yang banyak pula bunyi sekejap banyak ni pula. Pesan nak tutup ni. Apa? Banyak benda yang kemana tutup ni. Okey. Syukur-syukur yang kita buat ni, semua yang kita sebut ni akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi Nabi SAW sebut kan satu hadis, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Kalau entum pada hari ni setahun di CFS tak dapat nak syukur, belum tentu entum 3 tahun dekat Gombak, 4 tahun dekat Kuantan, dekat Paguh dapat syukur betul-betul. Jadi sebab itulah Ustaz pesan benda ni, sebab supaya bila kita dah makin jauh ke depan dalam hidup ni, makin banyak kejayaan kita dapat. Mungkin Muaz nanti masuk Gombak jadi atlet ke, Khairul Ikhwan Gombak pula pergi Paguh jadi atlet ke, Khairul Ikhwan pergi Paguh jadi artis ke, Izzat masuk Gombak jadi influencer ke, Syamil dengan Izzat buat boy band ke, Ali jadi apa, jadi saintis ke, Hazimi dengan Badrul jadi syuyukh syekh ke, Habib ke apa, Khairul Adham pula jadi doktor yang hebat dan sebagainya. Itu kita kena start syukur daripada sekarang. Yang kita tahu lah kan, siapa tahu kan ada video viral itu kan, ada seorang influencer tu kan, dia nak bagi bantuan kepada seseorang pakcik homeless tu kan, tapi gaya dia tu salah. Tak nampak dia tu orang kata apa rasa macam menyakitkan hati bila memberikan bantuan. Jadi benda ni lah tak nak berlaku kepada antum semua. Jadi kita bermula dengan syukur yang kecil daripada CFS. Walaupun rasa macam ada benda, Ustaz duduk CFS ni, tak tahu nak syukur apa. Banyak sebenarnya kalau itu betul-betul muhasabah balik. Jadi antara tanda syukur yang paling besar adalah yang disebut oleh Ibn Qayyim, dia kata as-sana'u 'ala na'ami, dia kata memuji atas nikmat, wa mahabbatuhu wal 'amal bi ta'atihi, dan mencintai nikmat tersebut serta memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Jadi nikmat yang tu dapat apa ke? Dapat nikmat apa dekat CFS? Banyak kan. Nikmat menjadi Messi. Semalam dia siapa tengok KA share dekat talk semalam, memang power lah. Habis benda dia sebut. Ada tahniah. Katanya nikmat itulah nikmat the faith. Nikmat itulah yang kita kena nikmati, kita kena syukuri, kita kena memuji, dan yang paling penting nikmat tersebut akan menambahkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi nikmat yang tu dari CFS, yang itu dah graduate dah dapat result tu, benda tu akan menjadi sia-sia kalau dia tidak menambahkan ketaatan antum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak tahu tak? Ada tak siapa-siapa yang bernazar? Saya bernazar kalau saya dapat result ni ataupun dapat graduate betul-betul, saya bernazar nak buat ni. Ada tak siapa-siapa bernazar kat sini? Tak ada siapa-siapa bernazar. Baguslah. Okey, betul kalau tak ada siapa bernazar. Takut ada je, takut baldu je. Saya bernazar akan potong kambing 13 ekor apa, risau juga Jadi tak apalah, yang penting semua orang dah berjaya. Cuma kalau Ustaz boleh, kalau Ustaz nak sarankan lah kalau boleh cubalah buat something sebagai tanda syukur. Apa yang tu boleh buat? Contoh Arsyam dekat Sabah. Okey, dah dapat grade alhamdulillah, Allah dah berikan kemudahan. Bagilah belanja family ke, contoh Izzat dengan family dengan parents semua
dah dapat graduate okey ni, belilah KFC. Muaz, dah beli KFC dekat ayah lah. Belilah apa-apa kan, ataupun railah keluarga masing-masing, berilah hadiah. Contohnya Syamil rasa macam dah graduate, rasa macam terhutang budi, ataupun rasa macam Izzat banyak tolong Syamil, bagilah hadiah ataupun order food panda ke bagi kat Izzat kan. Kita kena tunjuk tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing bolehlah fikir bagaimana nak tunjukkan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak puasa 3 hari silakan, walaupun tak bernazar. Nak solat sunat, nak bangun tahajud, silakan. Yang penting kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, itulah baru tanda kita syukur. Dan daripada situlah lahirnya 3 rukun syukur yang saya sebut tadi. Yang pertama sekali, mengakui nikmat itu berasal daripada Allah. Kan? Kamu semua graduate dekat CFS adalah nikmat daripada Allah. Kan Azimi kan? Memuji Allah atas nikmat tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga apa dia? Meminta tolong untuk menggapai redha Allah dan memanfaatkan nikmat dan ketaatan. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, alhamdulillah aku dah berakhir CFS. Ya Allah, janganlah buat aku lalai kepadamu ya Allah. Ya Allah, pandulah urusan aku di dalam alam degree nanti. Jagalah hatiku, jagalah tarbiyahku. CFS tahun saja, degree 3-4 tahun. Tak tahulah macam apa yang kita akan hadapi, tak tahulah kita akan struggle dengan apa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita risau jumpa jodoh ke apa ke, akhirnya meninggalkan Ustaz. Selamat tinggal Ustaz, saya sudah ada pilihan saya. Jadi kita tak nak benda tu. Ustaz haraplah kita dapat bersama QC ni sampai habis, sampai mati pun kita tetap bersama kan. Nanti Muaz dah ada anak, Hazimi dah pegang anak. Oh Ustaz terus nanti. Kalau ikhwan semua dah ada anak, semua dah berjanggut semua. Badrul dah jadi lecturer, dah jadi imam masjid ke apa, kita tetap bersama-sama dalam usrah ni kan. Ustaz pun tak tahulah hidup lagi tak masa tu kan. Tapi inilah yang Ustaz harapkan kita dapat teruskan insya-Allah. Dan apa yang disebut lagi oleh Ibn Katsir sebut kullu ni'mah la tuqarribu min Allah azza wa jal fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu hanyalah musibah. Jadi nikmat yang terdapat kat CFS, dapat sijil asasi itu, kalau tidak digunakan dengan ketaatan, maka dia akan menjadi baliyah ataupun bala. Hanyalah musibah. Jadi ingat semua kita nak jadi orang yang betul-betul syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam surah Ibrahim tadi Allah sebut kalau syukur Allah tambah. Tapi kita tak syukur, apa yang Allah janjikan kepada kita, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sebab tanpa syukur kita akan lalai kepada Allah, dan lalai ini akan mengundang kepada musibah akan mengundang kepada bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk penutup ni ini kata-kata daripada Ibn Hazm, seorang ulama, bukan Ibn Hazimi Hazimi itu nama ulama tu. Ibn Hazm dia kata apa? Siapa sahaja yang bersyukur dengan lisannya, sebut alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah, tetapi tidak bersyukur dengan anggota badan yang lain, tidak taat kepada Allah, tidak buat itu, tidak buat ini, seperti seorang yang mengenakan pakaian, dia ambil ujung pakaian saja, pakai jeti dia, ujung saja, tidak kenakan seluruhnya, maka pakaian tersebut tidaklah manfaat untuknya untuk melindungi dirinya dari dingin panas salji dan juga hujan. Jadi ayuhlah ahli-ahli adik-adik QC Ustaz yang Ustaz kasih, insya-Allah yang Ustaz harap itu semua jadi manusia yang berjaya, jadi orang yang akan masuk syurga, jadi orang yang akan membimbing masyarakat, jadi orang yang seperti mana yang disebut oleh UAA, apa dia? Khalifah and Murabbi, leading the way. Dapat betul-betul laksanakan betul bila nak jadi Murabbi tu, leading the way. Okey, baik insya-Allah. Itu sajalah yang Ustaz nak kongsikan untuk mukadimah kita pada hari ini.